Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ke-13 insiden kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 dan sehingga kini pesawat berkenaan masih tidak dapat dikesan. Misterinya masih belum dapat dirungkai. Namun saya kini berada di Sim Flight KL Subang Sky Park bersama dengan Aerobi untuk orang kata untuk kita cuba memahami apa yang sebenarnya berlaku dalam kokpit seperti mana yang sudah diberitahu oleh pihak berkuasa. Pesawat Malaysia Airlines MH370 berlepas dari KLIA pada jam 12.41 pagi Sabtu 8 Mac dan dijadual tiba di Beijing, China pada 6.30 pagi hari yang sama. Pesawat itu membawa 239 penumpang dan anak kapal. Pada jam 1.07 pagi, Sistem Komunikasi dan Laporan Pesawat ACARS menghantar transmisi terakhir. Ini apa yang dimaksudkan dengan ACARS ni? ACARS is actually Aircraft Communication and Addressing Reporting System, which is benda ni digunakan it's a data link lah. From dia ada 3 facilities, from ground to aircraft, then from ground to aircraft, and then from aircraft to ground. So the data sharing tu guna this system lah. It's basically a transmitter. So maknanya dia share info, contoh sebagai contoh weather macam tu. Dia dalam cara yang paling senang kira macam health check lah untuk dekat dalam Airbus ni kita cakap benda ni MCDU. So kita buat dekat dalam Boeing is FMS. So yes, flight management system. So dan ACARS yang kita selalu duk bincangkan tu, benda tu ada dekat dalam sistem. Ada dalam sistem ni. Tapi ACARS ni boleh switch off. ACARS yes, kita boleh switch off benda tu. Manually lah. Ya. Pada jam 1.19 pagi, pembantu juruterbang menghantar mesej radio terakhir sebelum perhubungan terputus. Dalam insiden yang berlaku terhadap MH370, seperti mana yang kita semua sedia maklum, pembantu juruterbang merupakan orang yang terakhir membuat komunikasi dengan ATC, Air Traffic Control. Kata-kata terakhir daripadanya adalah alright, good night. Dan sejurus selepas itu tidak dipastikan secara tepat jam berapa, transponder iaitu alat komunikasi yang menghubungkan pesawat ini dengan ATC ataupun dengan pihak Authority Aviation di setiap negara yang lalu kan, telah dimatikan. Transponder kedudukan dia dekat sini, lebih kurang sama je dengan this is the communication side, this is a transponder, which is for every type of aircraft. Dia akan bagi dia punya own squawk code. Okay. So the numbers kita akan key in dekat sini, and then dia akan masuk dekat dalam sistem lah. So untuk tutup ni is very simple. So the possibilities is there, which is we can easily be close. This is the on position. Ni auto. Untuk tutup is standby. Untuk tutup is standby lah. Ya. Salah satu daripada aspek siasatan yang dilakukan oleh pasukan penyiasat insiden MH370 adalah seseorang ataupun satu pihak telah menukar, orang kata, flight plan ataupun data penerbangan dalam pesawat berkenaan. Dan untuk makluman, data penerbangan flight plan pesawat ni hanya boleh ditukar dalam kokpit saja. Programnya adalah melalui konsol ini. Kalau dalam Boeing dipanggil FMS, Flight Management System. Kalau dalam Airbus dipanggil MCDU. So ini secara asasnya adalah, orang kata, macam motherboard untuk kapal terbang ni lah kan, control flight plan. Namun untuk menukar flight plan sebuah pesawat memerlukan kemahiran kerana perlu tahu kod untuk setiap waypoint yang dia perlu tukar tu. Bermakna individu yang telah menukar flight plan kapal terbang tersebut mempunyai kemahiran ataupun pengetahuan tentang penerbangan. Pesawat berkenaan kemudian terbang semula ke arah barat melalui semenanjung Malaysia sebelum membelok ke arah barat laut.
So sekarang kita dah berada dekat Point Negari, dan aircraft sekarang pun tengah buat seperti mana yang dicakapkan air turn back tu. Dan aircraft tengah initiate air turn back juga. As you can see, dia punya attitude sekarang dekat luar start turning to the left. Kalau dia buat pusingan macam ni, penumpang akan rasa tak perubahan pada aircraft tu? Ada perubahan drastik tak pada, mungkin mereka dapat rasa bahawa tengah turn back yang secara drastik ke? Tak juga. Dia takkan rasa, tak perasan pun. Sebab turning dekat atas ni dia banyak sebab. Kadang sebab cuaca, so selalunya kan turbulence. Kadang-kadang orang akan anggap normal lah. Betul. And then dia punya angle dekat sini pun tak is a normal angle within 30 degree saja. Pasukan penyiasat mengesan 6 ping, istilah yang digunakan untuk menjelaskan penghantaran data dalam bentuk isyarat pendek kepada satelit sejurus selepas transponder dipadamkan. Kali terakhir pesawat dan satelit berkomunikasi ialah pada jam 8.11 pagi waktu Malaysia, Sabtu 8 Mac. Usaha mencari kini membabitkan 26 negara di 2 koridor, membabitkan kawasan seluas 2.2 juta batu nautika. Namun tegas pemangku Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, selagi pesawat tidak ditemui, selagi itulah mereka akan terus mencari. Gaddafi Musli, My Metro TV. Don't think.